ciri-ciri khusus harakah Islamiyah. Harakah Islamiyah ni satu gerakan Islam. Kok mana pun kita duduk atas dunia ni, kita kena ada satu orang panggil gerakan Islam. Tak boleh kita sorang-sorang, tak boleh. Nah, itu lama dah Ustaz dah bincang dah. Sebab tu dia kata sini dia ada beberapa perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang dah kita berjalan ni sampai kepada muka surat 137. Ciri-ciri khusus harakah Islamiyah. Harakah Islamiyah ni satu gerakan Islam. Kok mana pun kita duduk atas dunia ni, kita kena ada satu orang panggil gerakan Islam. Tak boleh kita sorang-sorang, tak boleh. Nah, itu lama dah Ustaz dah bincang dah. Sebab tu dia kata sini dia ada beberapa perkara. Pertama, menjauhi pengaruh pemerintah dan ahli-ahli politik. Bunyi macam politik sikit lah. Beransur-ansur dalam setiap gerak langkah. Mengutamakan kerja dan hasil dari propaganda, siasah nafas panjang. Yang keempat dia kata terus terang dan tanzim rahsia. Yang keenam, pengasingan jiwa bukan jasad. Itulah hak yang kita nak bincangnya. Tapi yang ni dia macam perbincangan yang berkaitan dengan harakah Islamiyah lah. Kalau boleh dengarlah masa online Ustaz. Senang ya Ustaz sorang ya. Ustaz tak kira dia. Kita ni nak faham. Pengajian kita tu nak faham. Jadi insya-Allah Ustaz akan cuba buat yang terbaik untuk kita mudah faham. Apa yang kita nak sebenarnya. Apa Tuhan kita nak dalam kitab ni. Baru ni kita bincang Imam Hasan Al-Banna telah menetapkan bahawa dakwah ini mempunyai 3 marhalah. Dakwah ni ada tiga marhalah, ada 3 jalan. Ada 3 cara. Dan kita mesti berdakwah. Walau siapa pun kita mesti berdakwah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sama ada kita tua ke, kita muda ke, remaja ke, kita mesti duduk di dalam dakwah, kerja dakwah. Kerja dakwah ni, apa yang kita mampu buat? Macam kita boleh buat lah. Apa yang kita boleh buat? Kita bercakap, kita menulis, kita mengarang. Dan kita boleh buat apa saja asalkan kita ingat bahawa kita buat Islam tu tinggi. Supaya dimartabatkan Islam. Jangan dihina, jangan dikeji, jangan dicaci Islam tu. Tak? Jadi bila ada orang marah kat kita rasa tak betul ni. Islam ni bukan orang. Islam ni adalah agama. Sebab tu bila orang tanya kita, mengapa kamu masuk dalam Islam? Kenapa kamu duduk dalam Islam? Kenapa kamu jadi orang Islam? Kita nak jawab apa? Sebab saya ni mak ayah saya Islam. Tak kena. Saya Islam sebab keluarga saya Islam. Tak kena. Kita jawab dulu Islam tu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan jawapan yang kita nak bagi ialah inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ialah Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Maka kita kena bawa Islam lah. Maka kata Hasan Al-Banna menetapkan bahawa dakwah ini mempunyai 3 marhalah. Dakwah Islam, dakwah dalam agama. Pertama dia sebut,
pengenalan. Kita kenalkan Islam ini. Menyiarkan fikrah secara umum tentang Islam kepada orang ramai. Cerita Islam ni gini, Islam ni gini, Islam ni cantik, Islam ni harmoni, Islam ni baik dah. Ini agama, bukan orang. Jangan tengok orang. Tengok orang sampai sudah tak ada orang nak masuk Islam. Sebab ada orang ngaku Islam tak semayang. Ada orang Islam tak pergi ke masjid. Ada orang Islam dia ngaku Islam tapi tak nak belajar agama. Islam ni kena belajar. Islam kena belajar agama. Bila kita belajar agama baru kita faham, oh ini Islam sebenarnya. Tak. Yang kedua dia tengok marhalah takwim, pembentukan. Takwin. Takwin ni mana pembentukan. Ustaz dah baca, dengar dulu. Nanti Ustaz cuba hurai supaya kita mudah faham lagi. Marhalah ini dilaksanakan dengan cara memilih anasir-anasir yang baik. Pilih cara yang terbaik untuk kita bercakap dengan orang. Agama ni, bila sebut kita agama, dakwah dan sebab agama lah. Kita kena cari jalan untuk berdakwah, bercakap dengan orang cara yang terbaik. Tak boleh maki hamun, tak boleh kutuk, tak boleh caci, tak boleh. Kita kena cakap dengan cara yang terbaik supaya orang nampak Islam itu indah, Islam itu cantik. Inilah life, cara hidup kita, cara Islam ini yang dikedaki. Kita nak gitu. Sebab tu dia sebut lagi. Dan sanggup untuk memikul beban jihad dengan cara mengembelingkan tenaga mereka dalam kerja-kerja dakwah. Ni kalau kita jenis macam kita ni, orang dah tua tak ada lah nak pergi buat kerja hulu kilim macam orang tabligh. Tetapi kita boleh buat kerja dakwah kita setara mana apa yang mampu bagi kita buat dakwah. Saya boleh main dalam TikTok, contoh, masuk dalam TikTok. Saya boleh masuk dalam Instagram, masuk dalam Instagram. Saya boleh masuk dalam Facebook. Cerita Facebook ni gini benda-benda yang baik. Benda-benda yang boleh menyedarkan orang. Kadang-kadang kita jangan lupa sembahyang sunat duha. Cantik dah. Jangan lupa malam ni baca Yasin. Tulis dalam grup WhatsApp. Jangan lupa baca Quran semuka sehari. Jangan lupa bertasbih. Banyak nak buat. Untuk bawa kebaikan, untuk kita cerita dakwah. Allah tidak tengok. Maknanya kalau kita dengan daya upaya yang kita ada ni, tak ada lah kita kena pergi macam orang lain, kena bercakap. Kita duduk di rumah boleh buat dakwah kita tu. Supaya dakwah kita orang boleh terima. Dakwah apa? Tidak dakwah pakai hamun lah. Dakwah, supaya Ustaz kata tadi lah. Jom pergi belajar agama. Jom pergi baca Yasin. Jom kita pergi majlis sekian. Jadi maknanya, itu pun cara dakwah kita dah. Susunan kerja dakwah dalam marhalah ini, marhalah takwin ni, marhalah pembentukan ni, adalah bersifat kesufian dari sudut kerohanian. Dari sifat kerohanian, dia dipanggil sifat kesufian. Sifat kesufian ni cuci dalaman. Cuci dalaman ni zikir. Nak suruh hati kita bersih daripada kekotoran. Mengumpat, mengeji. Kita tinggal sifat mengeji pun dah kira kesufian. Kita zikir subhanallah, 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 subhanallah. Kesufian. Dalaman. Sebab tu kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman ini hati dia menjadi tenang dengan mengasihi Allah, dan ketahuilah dengan mengasihi Allah hati menjadi tenang. Hati tenang. Lagi pula kita ni tua-tua belakang, tak nak serabut kepala dah. Tak cakap kita nak cara kau kait koyok orang. Kalau dia tu pakai kain koyok, tak perlu dah. Kita tua-tua, tenang-tenang, nak relax-relax. Lepas tu saya cakap ke isteri saya, kita tak payah mikir pasal orang-orang dah. Kita relax je. Lepas tu saya kalau boleh nak berjalan, jalan sana, jalan sini. Ada duit lah. Tak ada duit, diam dulu, cari dulu duit. Ni saya cakap, jom kita pergi New Zealand. Jom. Buat apa New Zealand? Bukan nak tengok bangunan pun, nak pergi tengok tenang-tenang fikiran. Ada orang ajak, jom kita pergi ke Iceland. Tengok apa Iceland? Tengok ais tengah-tengah laut jatuh pecah tu. Sedap juga. Jom kita pergi ke Switzerland. Sedap juga Switzerland. Study Switzerland. Malah dok mikir pasal orang dok balas mau ya.
Tak, kita kata bukanlah tua. Kalau saya lah, tidaklah tua. Ada kalau kata kakak tu mungkin kakak marah, kata tua. Nah. Jadi maknanya kita nak benda-benda yang Tuhan suka. Nah, kita buat kemampuan untuk agama Allah ni sekadar mana yang kita ada. Umur kita berapa? 70. Kita buat cara 70. Umur kita 60, kita buat cara 60. Umur kita 50, buat cara 50-an. Nah, sebab asalkan agama Allah tu duduk di atas. Duduk di atas. Nah, itu pun dia panggil jihad. Nah, jihad dari segi sifat kerohanian, kesufian. Ada. Kita buat dengan cara tu. Waktu ulama-ulama ni kadang-kadang dia ada satu grup dia hanya dia berzikir untuk menangkan Islam. Ada orang ni dia boleh pergi ceramah je. Ada macam kita ni Allah bagi apa? Belajar ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Walau takun khamisan fatahlik. Jangan jadi orang kelima. Hendaklah kamu jadi alim. Ataupun kamu jadi orang yang belajar ilmu. Ataupun orang yang mendengar ilmu. Ataupun orang yang mencintai ilmu. Mencintai ketiga-tiga golongan ini. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Duk saja gumo, ada kelah pun tak mari. Bukan sinilah. Ada kelah pun tak mari, tak ada kelah pun tanya-tanya kan. Sekarang ni ustaz banyak pula kelas-kelas muslimat banyak, alhamdulillah. Nak muslimat nak ngaji banyak, ngaji panggil ustaz-ustaz ngajar kelas muslimat. Nah, yalah mungkin dia tak boleh buat apa-apa. Nah, tak buat apa-apa, ngajilah. Sebab ada kesedaran. Ada kesedaran. Okey, balik pada kitab kita. Dan bersifat ketenteraan dari sudut kerja-kerja, gerak kerja. Sifat ketenteraan tidak kita lah. Kita pun tak larat. Saya pun tak larat dah. Saya nak bawa kereta pun mengantuk dah lah ni deh. Lagi-lagi lah kakak-kakak tak larat dah. Takkan kita nak jadi kakak-kakak nak jadi pramugari lagi. Ada niat nak jadi pramugari lagi ke? Tak larat dah. Kita letih dah. Nah, yang kita ada sekarang ni kudrat kita belajar ilmu. Jihad kita adalah jihad belajar ilmu. Menghilangkan sifat kejahilan yang ada dalam diri kita. Akhirnya balik pada kita. Dakwah pada mereka ini tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang yang benar-benar mempunyai persediaan untuk memikul bebanan jihad yang berat dan memakan waktu yang amat panjang. Kita relax dah lah. Tak ada dah. Saya ni ustaz tak larat dah nak kulu kile. Tapi belajar ilmu saya lagi. Sanggup saya belajar. Sebab belajar ilmu ni salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mempermudahkan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah takdirnya kita ni dipendekkan umur oleh Allah. Dia panggil kita tu, Allah panggil kita dalam keadaan kita belajar ilmu. Orang belajar ilmu ni besar pahala dia di sisi Allah. Orang belajar ilmu. Nah, sebab tu saya nak belajar sampai mati. Saya mengajar, belajar. Sebab kita ni belajar ilmu sampai mati. Biar ada di hadapan Allah, dia ni pelajar ilmu. Dengan berkatnya, dengan apanya. Tapi kalau nak pergi buat pasal sampai kepada peringkat ketenteraan, bagi lagi, buat itu lagi, kerja berat lagi, kita tidak mampu dah. Tapi, dari sudut kata Imam Hasan Al-Banna, marhalah at-takwin ini, pembentukan ini kena ada juga. Bersifat ketenteraan, kena gagah, perkasa dan sebagainya. Okey. Persediaan paling awal di peringkat ini ialah ketaatan yang tidak berbelah bagi. Ketaatan yang tidak berbelah bagi ni nama dia wala kita kepada jemaah kita itu sendiri. Kepada kesatuan yang kita bina itu sendiri. Ada macam kita ada kesatuan, ada persatuan, ada jemaah itu, maka pertama kita kena ada sifat wala, kena ada sifat wala ataupun ketaatan kepada perjuangan Islam itu sendiri, perjuangan Islam itu sendiri. Okey, yang kedua. Yang ketiga berhalah tanfiz dia panggil. Tanfiz ni maknanya pelaksanaan. Pelaksanaan. Dakwah pada perkara ini adalah jihad yang tidak mengenal penat lelah dan kerehatan, malah amal yang tidak mengenal putus asa demi mencapai matlamat yang diperjuangkan. Dakwah-dakwah ni. Dakwah ni pada perkara jihad yang tidak kenal penat lelah. Ada orang ni kadang-kadang jihad dia apa? Jihad menuntut ilmu. Ustaz nak sebut konteks dalam konteks kita menuntut ilmu ni dah tak kena, biarlah tak apalah nak pergi juga. Letih duduklah tak apa, belajar ilmu, asal belajar ilmu pahala besar. Pahala besar. Dia nak gitu. Masalah perjuangan apa ni, kita duduk dalam jihad menghilangkan sifat kejahilan.
menghilangkan sifat kejahilan, belajar ilmu. Yang tu kita lah. Nak supaya orang muda lah. Dia peringkat lah orang muda, peringkat orang muda kan. Peringkat kita, peringkat orang tua, cara tua. Itu je. Kita kena faham, dalam Islam ni dia luas. Bukan hanya setakat mari puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kita tengok lagi. Ujian dan cabaran tidak dapat dihadapi melainkan oleh orang-orang yang benar-benar yang benar keimanannya. Cabaran dan ujian ni Allah bagi masing-masing. Nah, Allah tengok orang ni macam ni, dia bagi ujian macam ni. Nah, orang ni macam ni, ujian macam ni. Setiap kita ni ada ujian. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, jangan kamu mengira kamu beriman sebelum kamu diuji oleh Allah, sedangkan kamu akan dikembalikan oleh Allah. Masing-masing ada ujian. Orang ni ujian Allah sakit kepala. Orang ni ujian oleh Allah, duit banyak, pakak besar, suami dan sebagainya. Tapi tak pergi semayang, suami pula tak semayang. Contoh, anak pula tak semayang. Wayazubillah lah kita sebut ujian. Kadang-kadang ujian kita hati tak tenang. Bila hati tak tenang ni, duit banyak macam mana pun, bila Allah sempitkan dunia, berasa macam nak bunuh diri kata. Nah, orang tak beriman dia fikir nak bunuh diri lah. Bagi orang beriman insya-Allah lah. Nah, lagi Allah uji, dia kena sabar. Lagi Allah uji, dia kena bersyukur. Senang kena syukur, susah kena sabar. Tetapi dalam ujian Allah semua kena ada. Sabar ada, syukur ada. Sebab bila Allah tak uji kita bangga, kita riak. Saya sehat, tak ada makan apa, walaupun umur saya 70, saya okey je. Umur saya 60, okey je. Kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hidup kita diberi ujian. Dan ujian Allah ni luas. Perbendaharaan Allah ni luas. Perbendaharaan kayu ke, perbendaharaan ujian ke luas. Dia masing-masing tengok. Orang ni ujian dia macam ni lah. Nak bagi. Ni aku nak bagi macam ni. Aku bagi. Jadi kadang-kadang kita tak terasa kita diuji sebenarnya. Sebenarnya kita sekarang-kadang diuji oleh Allah. Kita rasa serabut pun Allah uji dah. Allah uji kita dengan 5 perkara. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Ujian Allah. Apa dia? Takut. Mari rasa takut daripada sekecil-kecil takut sampai ke sebesar-besar takut. Tak kira lah takut apa. Ada orang tanya ustaz. Orang lelaki tanya ustaz, dia gurau lah. Ustaz, takut bini pun kira ujian? Ya, takut bini pun kira ujian. Ada. Ujian tak kira lah. Apa saja takut. Kita rasa takut. Takut kepada musuh, takut pada ni. Takut. Nah, sebesar-besar takut adalah takut Tuhan tak terima amalan kita. Takut Tuhan tak terima amalan kita. Takut Tuhan masukkan kita ke dalam neraka. Itu ujian Allah. Yang kedua Allah uji kita apa? Lapar. Daripada sekecil-kecil lapar. Laparlah, pergi makanlah. Ujian. Sehingga sebesar-besar ujian lapar. Dia sebut Ramadan. Sebesar-besar ujian ni Ramadan. Ujian paling besar. Nah, tak makan kita sehari, tak makan. Panak, lelah, letih dan sebagainya. Sebab tu Allah turunkan rahmat yang besar kepada orang yang berpuasa. Jadi maknanya, balik pada kita, itu ujian kita yang kedua. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Orang Kelantan dengan orang Terengganu hilang rumah banjir. Banjir dulu tak kena kat sini. Tak ada banjir yang kuat-kuat dulu. Tak ada jadi maknanya ada rumah. Dalam rumah tu macam-macam ada. Balik-balik tengok rumah tak ada. Wa naqsim minal amwal. Ada harta tak ada. Allah ambil bila-bila je. Sebab Allah nak bagi macam mana, nak buat macam mana, itu kerja Allah. Kerja kita kena sabar, kerja kita kena syukur. Alhamdulillah Allah ambil harta pun aku masih lagi beriman dengan Allah. Iman tu penting. Sebab tu bila nak jadi iman ni dia kena jadi soleh. Sebab tu bila soleh, orang soleh ni pasti baik. Orang baik bila tentu soleh.
baiknya orang tu, tapi belum tentu lagi soleh. Macam kita pergi beli kat kedai orang bukan Islam. RM1 20 sen. Tak apalah, 20 sen aku halal lah. Allah kita akan puji dia. Baiklah dia ni, baiklah dia. Hebatlah dia, baiklah Cina tu. Kita kata gitulah dia. Baiklah Cina tu. Tapi dia belum tentu soleh. Tapi kalau soleh, pasti dia baik. Berapa ramai orang baik. Orang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka. Pak saudara Nabi, Abu Talib. Jaga Nabi daripada kecil sampai besar. Baik sangat. Kalau dia masuk Islam, tinggi darjat dia di sisi Allah. Seperti Khadijah. Darjat dia tu tinggi. Khadijah ni tinggi. Jaga Nabi, jadi isteri Nabi, layan Nabi, bagi anak kepada Nabi. So, maknanya tinggi darjat dia. Kalaulah Abu Talib jaga Nabi daripada kecil sampai ke besar, nak kahwin dengan Khadijah, dia lah jadi orang perantaraan. Maknanya kalau dia masuk Islam, tinggi darjat dia di sisi Allah. Tapi kerana dia tak jadi soleh, tidak bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu kita kena jadi soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang minan nabiyyi, di kalangan nabi, di kalangan orang yang membenarkan agama Allah, di kalangan orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik mereka ialah orang yang akrab. Maknanya empat golongan ini bersama dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh tak ada soleh, tak ada siapa? Kita. Sebab tu Allah nak kita jadi soleh. Bukan Allah nak kita jadi kaya. Kaya tak salah. Miskin tak salah. Yang salah tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu. Jadi balik pada kita, ujian, cabaran tidak dapat dihadapi melainkan oleh orang-orang yang benar keimanannya. Jadi Allah akan uji kita ni. Maka berjaya ujian Allah tadi atas kesabaran. Wa basyiris sabirin. Kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Tuhan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar. Orang kata macam mana saya nak sabar ni? Sabar ni dia sening dan ilmu. Sening dan ilmu. Sening yang Allah bagi. Bila kita sabar ni atas Allah, tak apalah, kita mudah redha. Sening dia, kadang-kadang ada orang yang memang dia tu jenis sabar. Tapi orang sabar ni dia ada dua. Satu sabar yang bersandar kepada Tuhan, ada sabar yang tidak bersandar kepada Tuhan. Dia tak marah, tapi dia tidak ada cakap apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Nabi ajar, Allah ajar. Wa iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, hendaklah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak Nabi ajar ke apa? Hak Nabi ajar. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Hei Tuhan, kau berikanlah pahala kepada aku di atas ujian yang kau berikan itu, dan gantikan yang lebih baik daripada apa yang kau ambil itu. Dah. Sebab tu dia boleh jadi sabar. Kadang-kadang orang sabar ni dia ada sabar. Tak apa. Tenang. Okey, aku tak nak kata apa-apa. Sabar dulu. Dia gitu. Tapi bagi orang yang ada iman, dia sabar yang ada iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tu kena baca dah. Baru kita dapat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang diuji itu memang benar-benar sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian ini memang kena ada belaka. Macam tengah-tengah sihat macam ni, mari sakit dada, Allah rupanya sakit jantung. Ada orang main bola, dundang main bola. Main bola bukan main. Tiba-tiba berhenti, heart attack. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala.
Balik ke rumah sayang sangat ke kucing kitanya. Kucing tu nama bubu, nama Mekiyah lah, apa-apa nama bubu nama. Balik-balik mati. Allah rasa sedihnya. Nah, ujian. Allah akan bagi. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kematian. Mak mati, ayah mati, suami mati, isteri mati. Allah bagi ujian macam-macam lah, jiwa-jiwa kita dan sebagainya. Allah bagi ujian. Wasamarat, Allah uji dengan buah-buahan. Dulu ada kebun, tiap-tiap tahun buah, anak cucu boleh balik. Sekarang tak buah lah. Allah uji dengan buah-buahan. Orang Arab suruh lah dengan buah-buah ni. Kalau kita pergi ke Taif, makan buah-buah di Taif. Buah-buah Taif apa? Buah macam-macam lah buah dia tu. Yang saya paling suka buah tin ni. Buah tin segar-segar. Buat balik ke Mekah tak jadi lah. Makan di situ boleh lah. Nah, buah tin. Sekarang ni tak payah pergi ke Taif dah. Pergi ke Genting Kemaran pun ada dah. Nah, ni janda baik dah ada dah. Saya pergi ke janda baik. Kampung janda baik, bukan janda tu baik. Saya pergi ke kampung janda baik. Ada kawasan dia tanam pokok tin. Makan beli buah ni. Sejuk. Ujian Allah. Dulu kebun saya ni, kebun durian ni berbuah sokmo-sokmo. Tahun ni tak berbuah lah. Nah, kampung isteri saya banyak buah durian. Kampung Uludung. Belum kahwin dulu banyak buah durian. Lepas kahwin tak ada. Tak ada buah durian. Nak air ke? Puasa. Ya. Tak apa, okey. Jadi kejayaan di peringkat ini tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara memberi ketaatan yang sempurna dan mutlak kepada marhalah pelaksanaan dia panggil. Dia panggil marhalah tanfiz, iaitu perlaksanaan. Jadi dakwah peringkat ini perlu kita tak kena lelah ni buat kerja. Dan bila sampai satu kerja dakwah kita ni, Allah akan uji kita. Ini kerja dakwah kita ni, kerja dakwah. Kak Roziah buat kelas, panggil. Sebenarnya jangan kecewa. Sebenarnya. Nah, ustaz pernah mengajar seorang. Shah Alam duduk di Gombak, pergi mengajar tengah hari di pejabat kerajaan. Mengajar seorang. Muslimat tak ada. Dia pun ustaz, satu suku dah ni. Tak ada orang dah ni cakap. Dia kata, mengajarlah ustaz. Saya kata seorang tak apa. Tak apa dia. Saya pun ngajar. Lama-lama dia tengah hari kan. Dia terlena. Dia tidur. Saya bila dah dia tidur, saya pun berhenti. Saat saya berhenti, saya menguap. Saat saya menguap, dia sedar. Dia pun tanya saya, ustaz ngatuk ke? Saya kata tak ngatuk apa, mau tidur. Kita ada sejarah yang kita ikut dalam kerja dakwah kita ni. Nabi Nuh AS. Dakwah 950 tahun. Bayangkan 80 orang yang masuk Islam, lelaki perempuan. Payah kita nak buat kerja agama ni, payah. Supaya saya dah buat pondok lah ni lah. Pondok Warga Emas di Sungai Cuh, Rawang. Saya buat pondok. 28 hari bulan ni saya ada majlis solat hajat. Datanglah. Nanti saya bagi surat jemputan online. Saya buat solat hajat, saya nak buat pondok tapi siap baru surau baru siap. Surau ni baru siap. Nak cari berapa lama dah ni, daripada belum PKP lagi sampai sekarang. Untuk cari duit, cabut mata, masuk mata, duit dengan orang. Payah. Kita nak buat kerja baik ni payah. Gangguan syaitan, gangguan di sekeliling kita. Syaitan paling kuat.
Orang nak pergi. Ayah gila, ngatuk ni. Oh yalah, tidur selalu. Nah, dia kena serupa ustaz. Yalah, moga 30 tahun dah duduk mengajar ni. Walaupun kerja ke mana pun. Nah, ada ketika orang tak say, buang. Tak apalah, ustaz kata tak ada masalah. Tapi kerja dakwah ni memang susah. Bukan boleh kita buat, penuh orang mari. Ada mari mula-mula sikit-sikit, lama-lama ramai-ramai insya-Allah. Dia ada keberkatan. Majlis ilmu ni ingat satu keberkatan Allah SWT. Sabar. Nah, kalau berasa tak nak panggil ustaz dah mari, ustaz jauh, tak apa, ustaz alhamdulillah baru. Tapi jauh-jauh tak jauh, ustaz marilah, moga dah orang panggil. Nah, walaupun sekarang ni kerja di office, waktu office ni. Nah, dulu seronok online. Sebab orang tengok ustaz ada dalam bilik. Dia ustaz dalam bilik. Online. Orang tak kacau. Sekarang ni orang bagi tengok bilik, ustaz tak ada. Ada. Tapi ustaz bagi, tak ada masalah. Sebab orang tengok bilik ustaz tu, ustaz bos, jadi orang nak kacau apa? Tak ada bos. Tapi kerja dakwah dia memang macam tu. Ada halangan naik, ada sungai, ada gunung, ada selut, ada pasir gelus, ada pasir biasa. Nah, liku-liku dakwah dia panggil. Nah, dah. Sebab tu nak capai kepada kejayaan ni, dia perlu kepada keikhlasan, kesabaran, ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis itu ustaz baca tu, ustaz kona sikit sebanyak sekarang kita boleh faham. Yang penting kita boleh faham. Yang ketiga, mengutamakan kerja dan hasil dari propaganda. Ini nampak macam berat sikit ni. Propaganda ni orang buat supaya propaganda lah, macam-macam dia bagi supaya kerja kita ni jangan berjaya. Macam orang propaganda orang nak pergi plastik ni. Kak Noriah ada jumpa dengan Kak? Kak, dia tanya, Kak, dia tak tanya pengalaman pergi plastik? Tak ada. Noriah, dia nak pergi ni bulan depan ni. Dia pergi dengan kakak yang nama apa dah lupa dah nama. Mariam. Dia nak pergi plastik. Ustaz kenapa tak pergi? Ustaz tak pergi lah. Sebab kenapa tak pergi tu ustaz tak pergi. Semula lah ustaz pergi. Tapi dia nak pergi lah. Saya kira syarikat yang buat lah. Ada kat 20 orang. Pergi tu pun pergi, ada yang pergi Palestin, pergi Jordan balik. Ada pergi Palestin, Jordan, pergi Mekah. Ada 7-8 orang pergi ke Mekah. 7-8 orang balik. Gitu. Dia dalam urusan hidup kita ni, ada ketika baik, ketika kita sedih. Ada ketika seronok. Kadang-kadang kita nak pergi satu tempat, orang cerita, tak usah pergilah plastik, balok, perai, tembok gini. Padahal kami pergi relax je. Tanya Kak Maziah, dia pergi dengan saya. Pergi plastik. Tak ada pun, kami tak ada lah polis pegang kat tangan, tahu, tak ada. Kita boleh pergi sembahyang dalam Masjid Aqsa, Allahu Akbar, balik. Naik bah pergi jalan, pergi masjid sana, pergi propaganda orang dalam TV, jahat. Tembok lah, perai lah. Menyebabkan kita tak lagi ke plastik. Padahal tak ada masalah apa-apa. Ada. Gitu. Ni dari nak sebut. Habis tu tajuk kita je mengutamakan kerja dan hasil dari propaganda. Tengok. Sebenarnya Harakat Islamiah mengambil pendirian demikian adalah kerana beberapa perkara yang diantaranya ialah pertama, ajaran Islam sendiri menyebut soal amal. Ini secara khusus kerana takut khawatir kalau amal berkenaan diresapi oleh sifat riak yang akibatnya membawa kebinasaan kepada amal yang dilakukan. Memang dalam amalan ni yang paling kita kena jaga ialah ar-riak. Riak. Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam hati manusia ni ada riak, ada baik. Yura'unan nas. Allah sebut sendiri perangai manusia ni riak. Kita ni ada riak. Macam ustaz mengajar, riak. Tapi ustaz tak guna riak tadi. Ustaz pendamkan riak, jangan keluar riak ni. Naik keikhlasan. Dia berlawan dua tu. Hak mana menang? Riak dan keikhlasan. Supaya kita main ngaji kita nak gapo? Nak ilmu dan keikhlasan.
Dapat ilmu dan keikhlasan. Kalau kita mari kerana nak riak, nak tunjuk kat orang kita alim, nak tunjuk orang kita ni belajar, maka kita dapatlah benda tu. Sebab sifat manusia dah. Dia sebut 3 sifat manusia munafik, orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau Allah sebut dalam Quran sifat orang munafik. Apa dia? Yang pertama, bila dipanggil sembahyang, dia bangun dalam keadaan malas. Macam kita lah, sedar Allah kejutkan. Omong-omong kita ni, kalau Allah kejutkan pukul 3 pagi. Kita ingat bangun pukul 3 pagi tu kita lagi kencing. Memang asbab Allah buat kencing. Tapi hakikat sebenarnya, Allah nak suruh kita tahajud. Tanda Allah sayang. Mana ada manusia boleh buka malam, tengah malam. Bila kita bangun, ya Allah, Allahu Akbar. Hak itulah paling dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan. Memang ada juga. Kita bangun pukul 5. Sebenarnya pukul 5.30 kita sembahyang tahajud. Pukul 6, 10 minit subuh. Memang boleh. Tapi dia kata, wa minal laili fasjud, wa minal laili fasjud, wa minal laili fatahajjad bi. Sebahagian daripada malam. Memang boleh kita sembahyang tahajud pukul 5.45. Memang boleh kita sembahyang tahajud pukul 6. Sebab pukul 6, 10 minit. Tetapi yang lebih afdal, Allah kejut kita kenapa? Tuhan kejut kita pukul 3 pagi. Aku ni masa muda dulu tidaklah macam ni. Tua-tua ni macam ni. Tua lah Tuhan kejut. Mojo aku bagi umur tua supaya senang sikit, bertua sikit. Beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni kita dok mikir panggil tok bomo pulak berubat. Kita ni bangun tengah malam semua tiap-tiap malam terkejut. Tak payah panggil tok bomo. Nah, tidur pukul 10, pukul 11. Takkan nak bangun pukul 8.30. Bangun 3 jam, 4 jam. Walaupun ustaz muda lagi, umur muda lah. Muda lah. Tapi maknanya sedar pukul 3, pukul 2 sedar, pukul 4 sedar. Pukul 5 memang sedar dah, umur sedar dah. Nah, bila mikir, dulu memanglah aku tidur pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Sekarang aku tidur pukul 10, aku tidur pukul 11, 11.30, paling lewat 12.30. Nah, jadi maknanya memang patutlah Allah kejut kita bangun tahajud. Memang patutlah Allah bangun kita, kita buat amal ibadat. Cuma jangan riak. Ngatuk. Kenapa ngatuk? Malam tadi bangun pukul 3 pagi, Syekh. Tahajud 50 rakaat. Ada. Sebab tu, kata Allah, apabila disuruh sembahyang, dia bangun dalam keadaan malas. Bangun dah. Allah panggil kita bangun. Kita pun bangun malas. Ini wajiblah, yang sembahyang wajib. Dia jadi munafik. Kita sepatutnya semayang ni kena memanglah Allah malahnya, tapi bila dia ambil semayang lega, puas hati seronok lah semayang ni. Yang kedua, wa iza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Bila mu buat amal je sikit, mu mari riak selalu. Riak ni nak menunjuk-nunjuk depan orang lah. Allah, kalau orang lelaki ni, cara orang lelaki lah, Allahu Akbar. Duduk takbir puas ni. Padahal tani pun boleh. Allah. Kosh. Balik rumah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis selesai. Maknanya sesuatu amalan kita tunjuk depan orang riak. Syirik yang paling Nabi takut kepada umat dia, yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi adalah syirik riak. Riak ni faja'alnahu haba'an mansura. Allah ambil amalan kita, dia ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi debu yang berterbangan. Tak boleh nak kira dalam neraca Allah. Tak boleh nak kira. Sedangkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, kebaikan sebesar zarah pun Allah akan tunjukkan kepada kita. Ni kebaikan yang kau buat dulu. Sebesar zarah ni lebih halus daripada kuman. Tetapi kena ingat tu. Sebesar zarah ni Allah gandakan menjadi 10. Ataupun Allah gandakan menjadi sehingga 700 kali ganda. Daripada sebesar zarah. Nah, sebab tu Allah buat syurga ni untuk orang mukmin. Allah buat syurga bukan untuk orang kafir. Allah buat syurga untuk kita.
Tapi mengapa orang tu juga masuk neraka bersama dengan kafir dan mu tak ikut syariat Tuhan? Mu buat amal pun riya, mu semaya pun malah, mu ngaca Quran pun malah, mu zikir pun malah. Aku minta mu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu banyak-banyak kepada Tuhan. Bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Nak cerita ke kakak semua, itu nama dia hizib. Sebab tu kita waktu pagi ada amalan, waktu petang kita ada amalan, kita kena ada amalan. Sebut Tuhan ni tak kira lah nak sebut nama ya Allah, hasbunallah, kagak apa sebutlah. Bacalah ayat-ayat mana-mana. Dulu saya pernah sebut dah dulu pernah saya pernah sebut dalam online rasanya. Saya kata kita ni 4 benda kita kena buat. Hari ni online juga, tapi mari hari ni. Ramai juga ni, 12 orang ni. Alhamdulillah, terima kasih lah. 12, 13, 14, 15, 16. Dekat ada 20, 30 orang jugalah. Alhamdulillah lah. Ramai dah tu Kak. InsyaAllah. Pertama amalannya kita jangan tinggal sampai bila-bila hidup kita sampai mati. Quran. Jangan tinggal Quran. Baca semuka pun tak apa. Baca semuka pun tak apa. Nah, jangan tinggal Quran. Allah ngatuknya hari ni bacalah semuka lah. Allah ngatuk sangatlah. Pagi-pagi lepas subuh mengatuk, bacalah sekat muka. Dia ada 17 baris, 19 baris, bagi 2 pun tak apa. 17 baris, bagi 2. Kata contoh. Ada Quran. Bagi 2, serik, bagi 2. Ngatuk. Tapi tanda lah Quran ni dia kena tanda. Ambil pen, tanda kat ni berhenti. Tak. Sebab nanti bila sihat segar, nak baca banyak lagi. 3 muka, 4 muka, 5 muka. Nah, pertama jangan tinggal Quran. Yang kedua, jangan tinggal istighfar. Yang ni ustaz duk tengok, ustaz duk sebut amalan-amalan yang ustaz terima ni daripada guru ustaz ni, benda ni asas. Benda asas. Nah, benda asas. Supaya kita nak hilangkan sifat-sifat riak kita dengan manusia ni. Jangan tinggal istighfar. Sebab apa? Sebab Nabi tak tinggal istighfar. 70 hingga 100 kali sehari semalam Nabi istighfar. Kita siapa? Hebat pada Nabi. Lebih pada Nabi. Siapa tak istighfar langsung? Tak boleh. Nah, buatlah 100 hari. Jangan lebih pada 100. Nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Ustaz 100 je lah. Pastilah. Oh, ustaz saya 200 lah ustaz. Alhamdulillah. Oh, ustaz saya 500 lah ustaz istighfar. Alhamdulillah. Oh, saya dapatlah 1000. Alhamdulillah. Yang ketiga, jangan tinggal selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Nah, selawatlah kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana Allah perintahkan kita berselawat. Kalau Allah selawat kepada Nabi, kita tak selawat kepada Nabi, apa barang? Ustaz baru ni ada jemaah baru ni. Jemaah pergi umrah. Dia duduk di pondok. Guru dia bawa pondok ni pergi ke umrah. Guru dia tak ajar cakap benda lain. Makcik-makcik, dia cakap makcik-makcik, saya tak nak bagi makcik-makcik buat amalan yang pelik-pelik. Bukan pelik-pelik lah, payah-payah. Saya nak makcik selawat je. Jadi makcik ni ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 7000 selawat dia. Dia pakai tasbih. Dia tak riak lah. Tak ada lah kata, oh ini tasbih ni, tengok ni saya ada tasbih. Tu riak. Kita pegang tasbih kat tangan. Bukan kata nak riak. Orang nak kata, oh rajin dia tasbih. Itu mu sebut aku. Mu ni orang kata dah. Orang Islam ni jangan menuduh, jangan sangka buruk pada orang. Jadi kita tengok tasbih. Oh dia ada tasbih. Aku nak ada tasbih jugalah. Sebab apa? Sebab kita nak kira berapa selawat kita hari ni. Kita dah cakap macam ni. Katalah ustaz tadi selawat deh. Ustaz selawat. Sekarang ustaz mengajar. Tak kira mengajar pun nak selawat. Mengajar pun nak selawat. Nak mengajar lah. Lepas ni ustaz balik. Tengok. Oh berapa saya selawat? Oh 1000. Oh tak apa. Sikit lagi lah. Oh 907. 1200. Kata 2000. 3000. 4000. Makna kita. Mari balik ke rumah pula bercakap dengan cucu, dengan anak. Oh kita berhenti. Tak kalau duduk depan cucu. Allah masalah. Nenek. Allah masalah alamak. Allah masalah. Takkanlah. Berhenti amalan tu. Kita buat selawat. Jadi makcik ni
Ustaz guru dia ajar selawat. Bila sampai di Mekah, masuk Mekah dulu. Dia cakap makcik lagi cium Hajarul Aswad lah. Mutawif kata jangan makcik, orang ramai. Iyalah makcik orang tua. Dia dah ada 68 umur dia lebih kurang. Mutawif pula risau. Tak apa Ustaz. Kalau makcik mati pun makcik mati di Mekah. Dia kira begitu. Ni, orang tua. Dia buat tak apalah. Kata Mutawif, tak apalah makcik pergilah. Dia tak apalah, start daripada hotel dia berjalan. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk hotel dia kisah seorang lah. Masuk, siapa di dataran orang perempuan kan dia tak payah pakai ihram. Orang lelaki je nak masuk. Hak yang mula-mula tu memang ihram. Lepas tu hak yang nak pergi bila-bila tawaf tu dia kena pakai ihram tipu lah. Pakai ihram tipu baru lagi ke dataran. Dia tak boleh pakai pergi nak buat umrah balik, tak perlu. Dia duduk di hotel pakai ihram boleh dia pergi. Dia bila tengok ihram tu dia kira nak pergi buat umrah. Jadi dia pun selawat Allah. Siapa ada dataran Allah. Siapa boleh cium Allahumma salli ala. Maknanya dengan selawat dia tadi ada orang buka je jalan. Buka jalan untuk dia pergi cium aja. Dia kata tak ada pun makcik orang tolak orang apa tak ada. Oh dia kata saya yakin lagi Ustaz. Saya yakin amat Ustaz. Besok terah lagi. Tapi Mutawif tak kata apa dah. Percaya dah. Dia buat kita lagi. Allahumma salli ala. Allah, tak ada terbayang nak mikir, nak kata kau orang tolak aku ke, nak tarik aku ke, biarlah orang nak buat apa kat aku. Aku nak pergi dengan selawat dia pergi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma buka je jalan. Cium pula dia kata. 2 kali dia cium. Dengan cara dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita jangan tinggal sedekah. Hari-hari kita kena sedekah. Adakah sedekah dengan duit? Tak. Sedekahlah dengan apa yang ada pada kita. Macam ustaz-ustaz, dia sedekah apa? Ilmu. Kita baik, tak jumpa orang senyum lah. Baik, sedekah senyuman. Jangan menyakiti orang, kita tolong orang, sedekah. Dan yang kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita sedekahkan benda yang paling kita sayang sekali. Maknanya keperluan orang apa? Keperluan orang ialah duit. Kita bagi duit, RM1 ambil lah. Macam pagi-pagi mari masjid ni. Kalau kita tak boleh mari sembahyang di rumah, orang perempuan ni sembahyang di rumah lah. Tapi kalau tak boleh mari, kita bagi kat suami kita. Nah, ambil duit. Dah. Bang, nah duit ni. Abang masuk dalam tabung. Dah. Suami kata, tak apa, saya ada dah. Itu abang, ini saya punya. Bagilah. Walaupun RM1 tadi kita ambil dalam duit poket suami kita malam tadi. Dah. Sama je. Harta kita, harta dia kan. Jadi kita bagi. Sedekah. Jadilah. Kan kita ada 2 malaikat yang tunggu sebelum subuh. Dia jaga kita. Dia tunggu asar. Dia tunggu asar. Dia jaga daripada asar sampai ke subuh. Daripada subuh, dia pun naik. Subuh naik. Lepas tu yang subuh turun. Dia tunggu jaga sampai asar. Ada 2 malaikat jaga kita siang waktu asar dan waktu subuh. Jadi di antara dalam penjagaan dia tu kita ada sedekah sebelum sembahyang subuh. Satu contoh. Ada. Dan kita ada amalan. Hak tunggu asar tadi, hak tunggu subuh, nak tunggu sampai ke asar, ada amalan. Sebab tu bila dia naik Tuhan tanya, wahai malaikatku, masa mu naik tadi tu hamba-Ku sedang buat apa? Sedang semayang, ya Allah, sedang ni, ya Allah, sedang ni, ya Allah. Oh, bukan tidur lah. Waktu asar tu dia buat apa? Waktu asar tu dia sedang berzikir, berselawat kepadamu, ya Allah. Kan? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Jadi kita kena ada tahzib lah. Kita ada hizib lah. Hizib kita ni, apa bacaan yang kita nak baca pagi, apa yang kita nak baca petang. Saya suka selawat. Selawat je, sama je. Nah, ada seorang ulama ni, ada orang tanya dia, Syekh, saya ni suka istighfar, suka tasbih, suka apa.
Saya nak tanya Syekh, mana lebih afdal, istighfar ke atau selawat? Maka Syekh tu jawab apa? Selawat lebih afdal daripada istighfar. Sebab dalam istighfar ada selawat, dalam selawat ada istighfar, dalam selawat ada darjat, ada selawat ada kemuliaan, dalam selawat ada kehebatan, dalam selawat ada ketinggian, dalam selawat macam-macam dia sebut. Nak gitu dah. Jadi 4 benda jangan tinggal. Jangan tinggal. Ini ustaz sebut sama-sama dah dalam kuliah-kuliah ustaz dan sebagainya dah. Baru ni ada satu ustaz baca kitab. Baca kitab. Benda tu kita dah ada dah. Tapi baca kitab nak sebut kitab. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni. Sahabat yang tidak didendangkan. Maksudnya dia sahabat yang tidak perawi hadis dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak lagi berperang sangat ustaz dengan tok guru, dengan Nabi ke Tabuk sebab dia sakit. Bila dia sakit, Rasulullah kata okey, benarkan Muawiyah tak pergi. Bila Rasulullah sampai di Tabuk 400 km daripada Madinah lebih kurang, Allah wahyukan kepada Nabi Muawiyah dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah pun panggil sahabat, mari kita solat jenazah. Baik. Solat jenazah, Rasulullah berpaling kepada sahabat. Muawiyah sudah disolatkan oleh 70,000 malaikat. Ni sahabat-sahabat yang bekas besar ni, sahabat-sahabat besar sebelah Nabi ni. Apa kelebihan Muawiyah ya Rasulullah? Sampai 70,000 malaikat ni solat kepada dia ni. Ni. Kata Rasulullah, dia kata Muawiyah ni amalan dia hanyalah baca Fatihah. Baca keluar Allah. Baca surah Al-Ikhlas. Di mana-mana dia pergi berjalan, duduk, tengok apa, baring dia baca Al-Ikhlas. Jadi maknanya dengan membaca surah Ikhlas, 70,000 malaikat akan sembahyang. Nabi tak cakap berapalah Muawiyah tu baca. 100 ke, 200 ke. Tapi dia kata amalan dia membaca surah Al-Ikhlas. Lepas tu Nabi kata baca 3 kali Al-Ikhlas, menyamai 30 juzuk Quran. Baca 10 kali Ikhlas, Allah benakan mahligai dalam syurga. Ada istana kita dalam syurga. Istana kita tu syurga dah. Ada istana lagi dalam syurga. Kalau dah ada istana, pasti orang tu masuk syurga. Takkanlah istana ada tu, aduk mana dia neraka. Tak. Dia mesti masuk syurga. Yang ketiga, kalau kita baca surah Al-Ikhlas 100 kali, sudah pasti berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti berada dalam syurga Allah. Tapi nak baca ikhlas ni tak usah baca belagu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Sekali habis belagu. Dia baca macam mana? Pegang tasbih bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dah saya baca. 3 kali saya baca, pahala menyamai 30 juzuk Al-Quran. Lepas tu kalau kita duduk saja selain daripada kita selawat, kita bagilah, dia sebenarnya rupanya kakak-kakak. Kalau kita nak je, ada je masa Allah bagi. Yang kita duk sibuk ni sebab kita tak pernah mikir nak selawat ke, nak zikir ke, nak takbir ke, nak tahmid. Sebab tu kita baru nak start, Allah sibuknya. Tak. Sebab tu Ustaz kata, kita di tangan ni kena pegang 2 benda. 2 benda jangan tinggal. Tak payah tulis pun tak apa. Ingat je. Tak payah tulis kak. Tak payah tulis. Pertama, jangan tinggal handphone. Sebab dia nama handphone. Yang kedua, jangan tinggal tasbih. Nah, beli 15 riyal. Nah, 20 riyal. Saya ni ada orang sedekah. Sebab saya hilang, isteri tengok. Tak ada. Saya cari tasbih, tak ada. Dia pergi beli. Saya tanya, berapa riyal? Tak tanya, dia cakap. Rupanya 20 riyal, saya pergi cek. Nah, 20 riyal. 20 riyal, pahala yang bergunung-gunung, berjuta-juta, meliput langit dengan bumi. Tak padan. Hanya dengan 20 riyal, kita tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak payah subhanallah, walhamdulillah. Tak payah subhanallah. 3 terus, 4 terus, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. 3.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak pendek, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Meliputi langit dengan bumi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada. Tu panjang sikit tu. Pukul 4. Kita sambung bulan depan. Kita sambung bulan depan. Tak teringat, tak perasan ke jam. Nah, mudah-mudahan insya-Allah pukul 4 dah ni. Cuma tadilah Ustaz jemput kalau siapa-siapa yang boleh pergi nanti Ustaz bagi ke Kak Roziah ada siapalah Norida ke jemputan surat jemputan Ustaz dalam grup nanti. Ustaz bagi kalau ada masa datanglah, kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Cuma nak jemput siang pukul 10 pagi. Kelas. Iyalah, itulah ramai dah cakap siang ke Ustaz, siang Allah saya jemputan kahwin lah ini. Kahwin siapa? Kahwin saudara. Saudara kahwin. Tak apa Ustaz jemput je. Nanti bunyi-bunyi pula Ustaz Razali tak ada sebut pun dia kata. Dah. Gitu je lah. InsyaAllah dah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita naik